Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Salam Nuzul Quran. Yang berusaha Encik Muhammad Asli bin Husin, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah SIK. Yang dihormati Saudara Rita binti Abdullah, penceramah kita pada hari ini, pembentang kita, dan juga kepada semua rakan-rakan guru pendidikan Islam tahap 1 bagi daerah SIK. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk mendengar dan meluaskan minda kita untuk apa yang kita boleh lakukan. Seperti mana penceramah kita pada hari ini, insya-Allah semoga apa yang kita dapat hari ini dapat sama-sama kita jayakan untuk membangunkan pendidikan Islam untuk daerah SIK. Jadi sebagai permulaan, Majlis ingin mempersilakan Encik Muhammad Asli bin Husin, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah SIK untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Ustazah Asmar selaku pengurusi majlis lah pada petang ini. Sebelum itu sebenarnya saya ni wakil pada Ustaz Badai daripada unit pendidikan Islam. Jadi petang ni Ustaz Badai dan juga Ustazah Umi ada benda penting yang perlu diuruskan. Jadi saya menggantikan tempat Ustaz Badai untuk bagi haluan lah. Tapi walau bagaimanapun saya memang berada di sinilah bersama Ustazah Rosita sebab dari segi teknikal kami USTP membantu mana-mana cikgu untuk buat perkongsian lah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, mungkin ramai yang dah kenal. Saya Cikgu Asli bin Husin, penolong PPD Sumber Teknologi Pendidikan bagi PPD SIK lah. Okey, yang kedua saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah lah kepada Ustazah Rosita binti Abdullah daripada SK Payatranam. Tahniah, terima kasih Ustazah kerana sudi dan berjaya untuk berkongsi sedikit ilmu pada petang ni. Jadi saya tak lupa juga tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan lah peserta pada petang ni sebab sudi untuk sama-sama mendengar sedikit perkongsian daripada Ustazah Rosita. Jadi pada petang ni kita akan ada sedikit perkongsian amalan baik daripada unit pendidikan Islam PPC, iaitu berkaitan dengan kaedah imajinasi huruf meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah murid tahap Iqra 1. Betul tak? Okey, betul. Okey. Jadi saya pun tak mau cakap panjang. Jadi saya harap perkongsian pada petang ni menjadi satu suntikan dan pemangkinlah kepada kita guru-guru di daerah SIK, khususnya dalam kaedah PDP kita dan khususnya dalam pendidikan Islam ni lah, supaya sikit sebanyak hasil daripada perkongsian ini mutu PDP kita lebih baik dan lebih menarik. Okey. Jadi yang seterusnya adalah kita sebenarnya untuk petang ni, bengkel petang ni kita ada rakaman. Nanti rakaman ni akan dikongsilah kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di kalangan kita yang tak sempat masuk petang ni ataupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak tengok semula. Okey. Dan yang terakhir daripada saya adalah alang-alang saya diberi aluan dan saya sendiri daripada unit sumber teknologi pendidikan, saya ingin mempromosi ataupun mengalu-alukan semua guru-guru di daerah SIK untuk menyertai program Syabas. Seperti tahun lepas, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada program Syabas. Syabas ni ada satu program platform untuk mana-mana guru untuk berkongsi apa-apa saja konten atau apa-apa saja ilmu kepada rakan-rakan guru yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh
hubungi saya ataupun Cikgu Faiz untuk tawarkan diri yang berkaitan yang lain, pendaftaran, pautan, rakaman, semua kita akan urus. Cikgu hanya berkongsi tentang apa yang cikgu nak kongsi. Jadi saya promosi sedikitlah berkaitan dengan itu untuk membantu cikgu berkongsi ilmu di daerah kita. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya tak bercadang untuk cakap panjang supaya kita memberi lebih banyak masa pada Ustazah Rozita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Ustazah Rozita dan juga tuan-tuan dan puan-puan kerana pada petang ni kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucap kepada Encik Masli. Saya pun hari ni baru nampak muka, dengar nama yang sebelum ni. Hari ni dah kenal lah Encik Masli. Terima kasih atas makluman yang diberikan. Semoga kemudahan yang disediakan oleh sumber teknologi pendidikan daerah SIG ni dapat kita sama-sama guna. Selepas kita dapat daripada apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Rozita. Memang nama Ustazah Rozita ni kita dengar seringlah dengar dengan kerja seni dia, dengan perkongsian-perkongsian dia. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama dalam yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam ni. Terima kasihlah dan juga tahniah kepada Unit Pendidikan Islam PDC kerana dapat menganjurkan perkongsian amalan terbaik ni supaya lebih menyelahkan lagi kemampuan keupayaan yang pada semua guru pendidikan Islam daerah SIG. Jadi untuk tajuk kita hari ini ialah kaedah imdasi huruf meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah bagi murid tahap bacaan Iqra' 1. Jadi kita kenal sikitlah nama Ustazah Rozita ni. Dia berasal dari Terengganu. Alhamdulillah kita kira bersyukur betul dapat Ustazah Rozita di daerah SIG ini dapat menaikkan daerah SIG di peringkat kebangsaan. Walaupun taklah baru sangat, asalnya 2013 Ustazah Rozita ada di sini, mula sekolah Danglau, kemudian ke sekolah SIG dan akhirnya sekolah Paitendam. Banyak dah pencapaian Ustazah Rozita ni, itu anugerah guru didapati daerah SIG tahun 2021, peserta terbaik kajian tindakan peringkat daerah SIG 2021, peserta terbaik kajian tindakan peringkat negeri Kedah tahun 2021 dan akan mewakili Kedah ke peringkat kebangsaan anjuran EPRD KPM untuk tahun 2022 yang akan diadakan pada bulan Jun nanti insyaAllah. Itu pun secara maya. Jadi Ustazah Rozita ni 8 untuk 8 yang terpilih untuk peringkat kebangsaan untuk sekolah rendah dan juga 8 sekolah menengah. Satu daripadanya lah Ustazah Rozita lah untuk sekolah rendah ni. Kita amat betul walaupun dia berasal Terengganu tapi dia menaikkan nama negeri Kedah dan juga daerah SIG. Tahniah ucap sekali lagi. Dan juga beliau baru juga terpilih untuk mewakili negeri Kedah bagi pertandingan inovasi peringkat kebangsaan anjuran IPG Teknik untuk tahun ini. Tahniah berganda-ganda untuk beliau dan semoga apa yang akan beliau sampaikan pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru pendidikan Islam daerah SIG. Okey, jadi saya pun dengan tak membuang masa mempersilakanlah Ustazah Rozita untuk menyampaikan karya-karya yang beliau telah hasilkan dan akan hasilkan lagi insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian. Dengan ini dipersilakanlah Ustazah Rozita untuk meneruskan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustazah Asma Darimi binti Kamarul Zaman selaku pengerusi bagi perkongsian amalan terbaik kita pada petang ni. Yang berusaha Encik Hasli bin Hussein, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan, dan semua guru-guru yang sedang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Hasli, Encik Faiz dan juga Nur Azni selaku juru teknik yang 3 orang yang sedang membantu saya sekarang ni. Saya pun sentiasa dalam proses belajar pasal teknikal semua ni.
Jadi sebarang kesilapan saya mohon maaf terlebih dahululah. Okey. Ada 2 sesi yang akan saya bentangkan pada petang ni. Yang pertama ada slide show dan sesi yang kedua ialah saya melukis gambar pada huruf. Ada 2 sesi. InsyaAllah kita harap perkongsian ini akan dapat membantu rakan-rakan semua untuk mengajar Iqra' 1 dengan kaedah yang lebih berkesan. Pada petang ni saya akan berkongsi mengenai kaedah imajinasi huruf, meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Huruf hijaiyah berbaris fathah iaitu berbaris di atas murid tahap Iqra' 1. Jadi kaedah Iqra' ni kita gunakan dalam tasmik dalam PDPC kita, dalam tasmik. Biasanya kebanyakannya tahun 1 masih lagi membaca Iqra' 1 dan ada yang tengok latar belakang murid lah. Ada murid yang memang masuk tahun 1 tu dah Iqra' 3, 4, ada yang Quran dah. Okay. Tapi disebabkan murid-murid kita ni ada bermacam-macam latar belakang, mereka ni ada yang dari segi kecerdasan akalnya memang lemah. Kita dah buat macam-macam dah tapi tak dapat juga, masih lagi batasa macam tu. Dan dalam pengalaman saya lama berpuluh tahun dah, 28 tahun dah, bermacam-macam kaedah yang digunakan dan yang kaedah yang ni lah, yang kaedah imajinasi huruf ni lah yang berkesan untuk membantu murid-murid yang lemah ni. Okey. Saya share yang ni adalah kajian tindakan saya yang telah berjaya sehingga ke kebangsaan, persidangan penyelidikan kebangsaan. Okey, sebenarnya kita semua dalam mengajar ni, kita memang ada kaedah kita yang tersendiri untuk membantu murid kita. Cuma kita tak dokumentasikan je. Okay. Tapi yang ni saya memang gunakan dalam PDPC saya. Okay. Dalam kajian tindakan saya dapati segelintir murid tahun 2, saya mengajar tahun 2, tidak menguasai kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Okey, daripada rekod pencapaian Iqra', saya mengajar tahun 2 mutiara seramai 19 orang murid. 3 orang murid masih di Iqra' 1, ni dah tahun 2 dah ni. 8 orang Iqra' 2, 8 orang Iqra' 3. Jadi 3 orang lagi ni masih di Iqra' 1. Saya dapat kenal pasti 3 orang ni. Saya dapati 3 orang ni tidak dapat, masalah dia tidak dapat mengecam huruf. Sebab dari segi kecerdasannya mereka slow sikit. Okay. Bila huruf dalam Iqra' 1 tu disusun secara rawak, mereka tak dapat nak membezakan huruf tu. Okay, kalau contohnya kita dah ajar dah teknik nyanyian. Contohnya bata saja koda zaroza sasha sodoto zo'al fako kalamana waha ya wassalam. Jadi kita dah daripada hafal dah semua bunyi-bunyi sebutan tu daripada A sampai Ya. Tapi bila kita tunjuk satu-satu huruf tu, kita tunjuk Ro contohnya dia tak boleh nak sebut. Jadi itu salah satu daripada masalah yang dikenal pasti. Tidak dapat mengecam, tidak dapat membezakan huruf. Murid-murid yang macam ni, kalau kita kata pergi hafal sendiri dekat tempat masing-masing, selama-lamanya lah yang dia takkan dapat sebut
huruf tu sebab dia tak kenal dan tak mengenal huruf tu. Jadi kita sebagai guru ni lah yang boleh membantu. Kalau kita suruh duduk tempat tu hafal sampai bila-bila tak boleh. Jadi kita kena duduk berdua dengan dia dan kita gunakan kaedah yang kita ada ni. Murid yang 3 orang ni juga didapati sangat mudah lupa. Kadang-kadang 5 saat dah lupa dah. Sebut dia kalau kaedah Iqra' ni dia ada susunan huruf. Kalau dah lepas tu maknanya kalau di muka surat 10 dia dah lepas huruf-huruf sebelumnya. Tapi ada murid yang baru aja kita ajar dia dah lupa, sekejap aja lupa. Walaupun kita gunakan teknik tikrar iaitu ulangan. Suruh sebut abata jahaho. Bila tunjuk satu huruf mereka tak dapat nak sebut. Itulah yang menjadi masalah kepada murid tu. Jadi kita ni kena bantu secara personal murid-murid macam ni. Sebab murid yang memang cerdas akalnya tak perlu pun kaedah-kaedah ni. Bila tunjuk je mereka dah boleh sebut dah. Sebut je boleh sebut, terus saja sebut, tak perlu gunakan kaedah sebab ingatan tu kuat. Tengok je kita ajar sekali je boleh sebut. Tapi murid yang lemah ni memang kita kena bantu macam ni, dengan cara macam ni. Okey. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, kalau boleh kita berinteraksi secara 2 hala. Kalau ada soalan boleh tanya. Ini objektif kajian saya iaitu membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dalam kalangan murid tahun 2. Ini dalam kajian saya saja seguna untuk tahun 2. Sebenarnya boleh guna saja untuk tahun-tahun berapa selagi mereka membaca Iqra' 1. Dalam kajian, bukan kajian lah, dalam PDPC sebenar, memang ada murid yang saya guna kaedah imajinasi huruf ni tak capai sebab kecerdasan akalnya sangat lemah. Dan murid tu sekarang saya memang test beberapa kali kaedah ni walaupun dengan satu huruf tak berjaya dan murid tu sekarang dah pergi dah pergi sekolah PPKI, pemulihan pendidikan khas. Memang tak boleh. Tapi yang slow ni boleh lagi kita nak rawat. Jadi dengan membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan iaitu kaedah imajinasi huruf ni. Meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah 3 orang murid. Tadi 3 orang murid yang saya test tadi tu dengan menggunakan kaedah imajinasi huruf. Dan masa sekarang ni pun saya dah gunakan untuk murid tahun 1 kaedah imajinasi huruf. Memang laju, ni dah masuk bulan 4. Asalnya mereka di Iqra' 1 dah masuk Iqra' 2 tu 5 orang dah. Maknanya alhamdulillah lah guna kaedah tu lebih cepat dan lebih berkesan. Sebab tahun 2 pun macam tu boleh kita gunakan kaedah ni. Sebab mungkin masalah bukan kecerdasan akal sangat tapi disebabkan PDPR semua kan. Yang kita 2 tahun kita ber-PDPR. Jadi itu pun satu masalah. Di semasa kajian ni sebenarnya saya masa proses kajian tindakan yang saya buat ni ialah temanya PDPR. Jadi saya jalankan kaedah imajinasi huruf ni dengan menggunakan Google Meet. Ada punya halangan dia tu adalah. Tapi alhamdulillah boleh. Okey, sebelum saya pergi ke seterusnya, saya nak tunjukkan tinjauan literatur macam mana hubungan huruf dengan bunyi yang kita nak sebutkan tu. Yang kita nak ajar pada murid tu. Kenapa dia jadi macam tu? Okey. Abdul Rasid Jamian pada 2011 dia kata membaca dikatakan sebagai keupayaan seseorang mengecam bentuk visual. Okey, Abdul Rasid Jamian ni
Jamian ni dia mengkaji membaca ABC tu, membaca Rumi. Tapi kita boleh kaitkan dengan membaca huruf hijaiyah berbaris fathah juga sebab dia lebih kurang sama je. Itu dikatakan sebagai keupayaan seseorang mengecam bentuk visual, bentuk huruf tu. Kalau Rumi A, B, C. Kalau huruf hijaiyah alif bata. Kalau nak bunyikan, kalau baris fathah A bata. Dan menghubungkan antara bentuk dengan bunyi. Bentuk alif tu yang ada baris di atas, kita hubungkan dengan bunyi dia A. Macam A lah bunyi A. Dan melalui pengalaman serta berupaya mentafsirkan maksudnya. Maksudnya dia tahu kalau Rumi bila sebut bunyi tu, contohnya ayam, dia tahu benda tu. Okay. Kemudian tinjauan literatur yang kedua ialah sebenarnya dalam kajian saya banyak lebih kurang 20 tapi saya ambil hak penting-penting je yang berkaitan dengan kaedah imajinasi huruf ni. Terdapat 4 family model pengajaran yang utama iaitu information processing family, social family, personal family dan behavioral system family. Ada 4 model ni dan intervensi yang saya gunakan ni adalah mengikut information processing family yang mengaplikasi model pengajaran picture word inductive iaitu PWIM. Model ini fokus kepada keupayaan intelek murid sebab dia murid yang intelek dia yang kurang, ada yang lebih. Jadi dengan model pengajaran picture word inductive ni kita boleh membantu murid-murid yang sedikit lemah dan lemah. Okay. Model ini membantu murid menggunakan maklumat yang diperolehi melalui pengalaman dan melalui sumber seperti gambar. Okay, macam saya gunakan dalam imajinasi huruf, saya akan lukis gambar pada huruf. Okay. Lepas tu saya akan minta dia sebut apa gambar tu. Kemudian kaitkan suku kata pertama perkataan pada gambar tu dengan bunyi huruf. Okay, kadang-kadang saya bercerita daripada gambar tu. Kadang-kadang saya bersoal jawab untuk jadikan benda tu pengalaman bagi mereka. Sebab kadang-kadang kita masa kita tasmik tu, kita sentuh murid tu pun dia dah ingat. Contohnya saya kata da, huruf da. Da, dada. Saya suruh ingat dada. Bila saya lukis kat huruf da tu, bentuk dada, kemudian saya sentuh dada dia, dia akan ingat. Ustazah sentuh ni, dia ingat sentuhan tu. Kemudian dia tengok da tu dia akan ingat. Walaupun benda tu kecil je, simple je. Kemudian dengan latihan-latihan selalu banyak, insyaAllah dia boleh akan ingat da tu. Okay, seterusnya. Marwan Hadid tahun 2013 mengatakan salah satu cara mengingat dalam titian memori ialah imajinasi. Okay, iaitu dengan cara mengikat sesuatu maklumat itu dengan perkataan atau objek tertentu. Sebab masalah utama murid kita tak dapat sebut ni sebab tak ingat bunyi dia. Dia tak dapat hubungkan bentuk huruf tu ataupun huruf berbaris fathah tu dengan bunyinya. Jadi dengan cara bila dia tak ingat tu, dengan cara imajinasi bila dia tengok huruf tu, dia akan imaginekan benda yang keluar daripada huruf tu. Dan bila kita lukis tu pun kita tak boleh lari banyak sangat daripada struktur huruf tu supaya dia tak lari daripada perkataan tu. Contohnya, okay, nanti saya akan tengokkan satu persatu setiap huruf tu. Syaiful Aizat tahun 2013 mengatakan memori manusia lebih mudah mengingat image daripada perkataan. Sebab tu bila kita bagi huruf berbaris fathah,
susah nak ingat. Tapi bila kita letak image, gambar pada huruf tu, mereka akan lebih ingat. Ini kajian Syaiful Aizat. Dia kata memang manusia mudah ingat image, bentuk visual daripada perkataan. Mukrish Al-Hakim 2010 menerangkan bahawa bagi meningkatkan memori, guru perlu membuat petunjuk melalui objek yang mudah untuk diingati secara imajinasi. Okey, kita cari perkataan-perkataan untuk diimajinasikan daripada huruf tu, benda yang mudah yang memang ada dalam persekitaran mereka, ada dalam kehidupan mereka supaya senang nak ingat. Kadang-kadang kita sebut Syah. Syah tu kawan tu nama Syasha tu. Ya, ingat tak cerita Bobo Boy yang nama Yaya tu? Ya. Kita boleh kaitkan dengan cerita-cerita daripada pengalaman tu. Selain daripada kita lukis lah, kita boleh bercerita. Dia kata untuk mudah diingati secara imajinasi. Dia tengok huruf tu dia akan teringat. Kalau kita tak bantu dari segi macam tu, memang orang kata setahun lah dia akan berada di Iqra' 1. Sebab memang tak boleh nak ingat, tak boleh nak kait kan. Kita ni pun sebagai guru nak tolong dari segi harta dekat murid-murid ni memang tak dapat lah. Macam CPG, Cikgu Puan Gorgeous tu, dia memang diberi kelebihan harta yang banyak yang boleh tolong murid kita dengan cara macam tu. Tapi kita ni hanya boleh mampu tolong dari segi ilmu ni lah. Kena bekerja lebih lagi. Kadang-kadang duk mengadap tu, nak bagi dapat tu, sebab bila anak murid kita dapat, memang satu kepuasan pada kita. Okey. Kemudian Mukrish Al-Hakim 2010 menerangkan bahawa bagi meningkatkan memori, meningkatkan ingatan murid ni, guru perlu membuat petunjuk melalui objek yang mudah. Dah sebut tadi kan. Gunakan asosiasi, pertalian dan imajinasi peribadi seperti rumah. Okay, contoh asosiasi yang saya gunakan, saya akan lukis ayah. Dia akan daripada huruf alif tu saya akan lukis bentuk manusia. Saya kata ni ayah. Kadang-kadang saya sembang dengan murid-murid, kat rumah ayah ni panggil apa? Sembang-sembang macam tu. Kita sebut ayah, kita sebutkan suku kata yang pertama tu. Kemudian kita latih dia ayah, beberapa kali lah. InsyaAllah dia akan dapat. Dan imajinasi peribadi seperti rumah, rakan-rakan, suatu peristiwa menarik dan alam sekitar. Sebab tu kata kita kena duduk dengan anak murid kita dan bagi dia pengalaman-pengalaman tu. Bukannya kita sekadar tunggu dia sebut. Memang tak dapat lah. Lepas tu kita marah. Lagilah murid ni akan fed up. Bila masa tasmik je, mesti fed up. Sebab tak boleh nak sebut. Jadi kita cuba bantu mereka dengan cara. Kalau Ustaz Ustazah semua mungkin ada cara yang lebih baik daripada kaedah saya ni. Mungkin boleh share lah kepada kawan-kawan semua. Saya pun dengan tujuan hari ni saya share sebab semoga anak-anak murid kita dapat meningkatkan bacaan Iqra' dan seterusnya dapat membaca Al-Quran dengan baik. Di dalam kajian saya menggunakan kaedah kajian tindakan adaptasi O'Leary tahun 2004. Dalam kajian saya ni ada 3 kitaran, tapi dia melalui proses yang sama, iaitu observe, refleksi. Observe ni pemerhatian. Reflect ni kita buat refleksi. Lepas kita merhati kenapa budak ni tak dapat, kita buat refleksi. Kita cari punca dan kita plan, buat perancangan supaya kita dapat membantu murid ni mengatasi masalah dia. Kemudian kita act, iaitu kita bertindak, membuat tindakan daripada plan kita tu.
Dan kitaran yang 4 ni kita akan ulang semula. Bila kita laksanakan, kita observe semula. Tengok dia boleh ke tak boleh. Buat refleksi, kemudian plan lagi. Kemudian bertindak lagi. Dia ada 3 kitaran tu. Ini metodologi kajian, model kajian tindakan adaptasi tadi. Okey. Melalui observe. Okey. Murid tidak dapat membunyikan huruf hijaiyah berbaris fathah. Daripada pemerhatian saya, mereka ni masih di tahap Iqra' 1. Saya mengajar tahun 2, tengok masih lagi Iqra' 1. Dan ada juga yang masih Iqra' 1 lagi yang tahun 3, 4 kan. Jadi kita kena buat sesuatu lah. Kita buat refleksi, didapati murid tadi tidak mengecam huruf, tidak dapat membezakan huruf dan murid sangat mudah lupa. Sekejap je kita sebut dah lupa. Itu pun kaedah saya ni pun dia kadang-kadang ada murid yang laju, ada murid yang memerlukan masa untuk menguasai satu-satu huruf tu. Kita tahu kaedah Iqra' ni kaedah yang sangat berkesan untuk murid dapat membaca Al-Quran dengan baik secara dengan pantas. Kalau kaedah untuk membaca Quran ni ada banyak kaedah. Ada kaedah mengeja kan, masa kita kecil-kecil dulu, zaman budak-budak dulu memang mengeja lah. Alif atas A, Ba atas Ba. Kemudian ada kaedah Hattawiyah, ada yang terbaru ni kaedah Iqra', ada Qiraati. Saya rasa sama aja kaedahnya, cuma susunan perkataan dia tu aja yang berbeza. Susunan perkataan yang di dalam buku masing-masing tu. Kemudian plan saya ialah bila saya tengok murid-murid saya ni tak dapat nak baca, tak mengecam huruf, tidak dapat membezakan huruf dan murid cepat lupa, saya menggunakan kaedah imajinasi huruf. Okey, contoh ada sebelah tu. Contohnya sa. Saya akan lukis daripada sa. Sayur, saya akan cerita tu sayur tu daun sayur. Daun sayur dan sebut suku kata pertama sahaja, sa. Jangan sebut suku kata yang hujung tu. Jadi lambat. Antara kadar masa nak sebut tu lambat. Ingatan memori murid kita ni dah lambat dah. Nak sebut ke hujung tu pun dia makan masa tu. Di sa tu lebih cepat lagi. Dia tengok aja sa sayur, dia akan sebut sa. Tapi kita kena awal-awal tu kena latih tubi sikit lah. Sayur sa, sayur sa, sayur sa. Dia macam tu. Banyak kali sikit kita latih tubi. Yang huruf yang atas sekali tu. Kalau dulu-dulu yang awal-awalnya saya memang guna perkataan saja, sayur. Saya hanya sebut perkataan. Kemudian berubah. Revolusi dia berubah, saya lukis. Kemudian berubah saya bercerita, berlakon dengan budak. Jadi saya tengok ada perubahan yang ketara pada murid ni. Kemudian act bertindak. Saya gunakan PowerPoint Google Meet sebab ini semasa PDPR. Kajian yang diadakan semasa PDPR. Tapi kita sebenarnya sangat berkesan kita bersemuka. Kita buat secara bersemuka. Sebab kita memang berada di depan kita tengok reaksi dia. Murid-murid yang tak dapat yang Iqra' 1 ni, yang lemah ni, memang nampak muka dia memang muka takut, muka risau semua ada. Kita pun kadang-kadang sebab nak suruh dapatnya, nak murid ni dapat, terdekah juga kadang tu. Sebab dah ajar banyak kali pun tak dapat kan. Dan memang muka sedih, memang muka kesian lah kan. Bila kita tengok secara bersuka macam tu, kita memang dapat kontrol
dengan lagi mudah lagi. Jadi saya menggunakan PowerPoint di masa Google Meet, kemudian menulis huruf di udara sebab hanya menggunakan Google Meet masa tu. Sebenarnya untuk mengecam bentuk huruf ni, kita boleh menggunakan berbagai-bagai kaedah. Yang saya gunakan menulis huruf di udara tu sebab dah tak ada cara lain lagi dah. Dah memang PDPR kan. Kalau bersemuka boleh guna cara lain, contohnya kita ambil plastisin, kita suruh membentuk huruf. Mungkin masa kita dengar tasmik murid lain, kita bagi dia plastisin, kita suruh bentuk huruf dengan menggunakan plastisin. Okay, itu mereka dapat rasa, jari dapat rasa huruf tu, bentuk huruf tu macam mana mereka bentuk. Bagi satu huruf untuk ikut pencapaian murid hari tu pun tak apa. Contohnya dia dah sampai sa, kita suruh dia bentuk huruf dengan plastisin tu bentuk sa. Ataupun dengan cara-cara lain lagi, kita boleh gunakan tali. Kita gunakan tali, kita potong tali, suruh dia bentukkan huruf melalui tali. Kita boleh membantu mereka mengecam huruf. Ada macam-macam lagi, buat dengan pasir, buat yang kita panggil yang seni tu, yang kita gam-gam tu, kita panggil apa? Lupa dah, yang gam-gam letak tu. Yang tu pun boleh. Kita print huruf, suruh dia gam atas huruf tu. Itu pun boleh. Jadi yang saya gunakan ni menulis huruf di udara. Yang selalu kita buat ialah sambung titik-titik, itu pun mengecam huruf. Itu yang paling simple lah, selalu kita buat sambung titik-titik, lepas tu tulis sendiri. Itu pun salah satu caranya. Jadi lepas menulis huruf, masa Google Meet tu saya minta mereka ikut dulu dekat slide huruf tu dengan jari, ikut daripada kanan ke kiri. Suruh dia ikut je bentuk huruf tu dekat screen Google Meet kita tu. Kemudian saya suruh pejamkan mata, bayang balik huruf tu, kemudian tulis di udara. Tu. Kemudian lepas aktiviti tu kita pastikan kita tengok dia betul lah buat huruf tu. Menyebut benda yang diimajinasikan pada huruf. Contoh yang tadi macam slide yang ni saya akan tayang daripada Google Meet tu, saya akan tayang. Kemudian menyebut benda, sayur, okey, yang keluar daripada huruf tu, benda yang keluar, gambar yang keluar daripada huruf tu. Kemudian menyebut suku kata pertama pada benda iaitu sa. Okey. Kemudian saya latih tubi sikit lah. Sa tu. Sa. Kemudian barulah tasmik. Tasmik kalau sa tu mungkin ada dalam 13 kali dia kena sebut. Yang huruf sebelum-sebelumnya tu memang mereka dah ingat kan. Dia ikut pencapaian dia sampai sa. Okay, jadi dia akan jumpa sa saja. Yang hari ni dia akan belajar sa saja. Sebab yang lepas-lepas tu dah ingat. Jadi sa. Kemudian kita sampai pada observe balik. Bila kita dah bertindak tu, kita tengok balik budak tu dapat ke tak dapat. Contohnya murid dapat mengaitkan bentuk huruf dengan benda yang diimajinasikan tu. Dia boleh kaitkan tak? Dan dia tengok sa tu, kita bagi huruf saja, jangan buat gambar, jangan tunjuk gambar dah. Bagi huruf berbaris fathah sahaja. Okay, bila dia dapat sebut sa tu, sebenarnya dia dah imagine dah. Dia dah terimajinasi dah bila tengok sa tu, oh sayur tadi. Sebut sa. Sa. Kita kalau dia tak dapat sebut juga, kita bantu lagi sikit, bagi clue sikit-sikit, bagi clue. Lama-lama dia tak perlu clue dah. Okey. Murid dapat mengaitkan huruf dengan bunyinya. Daripada kajian saya tu, saya dapati murid memang boleh kaitkan huruf. Tengok huruf sa, memang boleh sebut sa. Ada perkataan atau ada huruf-huruf yang berbaris fathah ni, ada yang mudah untuk diingati, sangat mudah.
dan ada yang memerlukan sedikit usaha untuk mereka ingat. Contohnya ro, ho. Yang saya buat so dengan do senang. So, sotong. Memanglah sebutan dia tu dari segi makhrajnya tak betul so kan, so. Tetapi kita boleh baiki dari masa ke semasa. Kata ingat sotong tapi sebutan tu ubah sikit. Edit sikit so. Macam tu. Dari masa ke masa insya-Allah mereka dapat menguasai sebutan bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Dan kita adakan refleksi lagi, murid dapat membunyikan huruf disusun secara rawak dengan betul. Proses ni akan berulang-ulang. Kalau tak dapat dia akan berulang-ulang. Yang ni yang saya cerita, yang aktiviti yang saya jalankan sebenarnya secara bersemuka lebih berkesan lagi. Yang ni pun yang tadi jugalah yang saya ceritakan tadi, iaitu 3 aktiviti yang digunakan dalam kajian tindakan saya, iaitu menulis huruf di udara, kemudian aktiviti menyebut bunyi huruf, mengimajinasikan huruf ni, kemudian diadakan aktiviti tasmek. Tasmek ni kita buat muka surat tu, kalau dia lepas, okey lepas terus. Kalau tak boleh lagi, dalam indikator kajian saya, kalau salah 2 sebutan kena tak lepas. Kena ulang lagi. Salah 2 kali, tak lepas huruf tu, kena ulang lagi. Macam itulah. Ini sama je lah ya, menulis huruf di udara, guru menunjukkan slide PowerPoint huruf hijaiyah. Kalau bersemuka, kita boleh juga menggunakan, saya sebenarnya ada buat kad untuk imajinasi huruf ni, kaedah ni. Di depannya saya gunakan huruf dan di belakang kad tu saya buat gambar bersama huruf. Dia sama juga kalau kita guna PowerPoint ni. Tapi sebenarnya kalau kita lukis secara live depan murid lagi seronok. Selalu saya buat memang live saya lukis lah. Kalau di buku Iqra huruf yang atas sekali saya akan lukis. Tapi masalahnya ada rakan-rakan yang memang tak reti nak lukis kan. Jadi dengan cara kad huruf tadi dapat membantu. Lukis tu pun tak payahlah lukis macam betul-betul sangat. Sebab yang pasti huruf tu jangan kita hilangkan bentuk huruf tu. Yang benda yang diimajinasikan tu lukis simple-simple je. Supaya murid ni tak keliru. Macam tu, macam sayur tadilah, sayur saya tak lukis sayur yang memang betul-betul sayur. Sekadar boleh tengok bentuk sayur aje secara simple. Okey. Guru menunjukkan slide PowerPoint huruf hijaiyah berbaris fathah. Macam saya kata tadi, boleh tunjukkan, boleh lukis secara live dan menerangkan bentuk dan bunyinya. Okey, sa. Contohnya sa. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia ni ada 3 rumah ni. 2 rumah kecil, 1 besar, dan bentuk dia ni kita tengok macam daun. Daun macam sayur. Sayur sawi ada berdaun kan. Kita bercerita macam tu dekat murid-murid. Lepas tu kita bagi penegasan untuk sayur. Sayur sa sayur sa. Ulang banyak kali sikit dan suruh dia sebut. Murid mengikut arahan guru supaya menggerakkan jari mengikut struktur huruf dari yang ni, yang menulis huruf di udara tu. Murid memejamkan mata dan menulisnya di udara dengan jari telunjuk. Kita pastikan murid ni dapat tulislah dengan pejam mata, tak tengok dekat skrin. Ataupun kalau kita secara bersemuka, kita suruh je murid tu tulis sikit atas kertas. Macam tu. Menyebut bunyi huruf, guru menunjukkan slide PowerPoint, guru menyebut bunyi huruf, tadilah. Guru meminta murid menyebut perkataan bagi benda beberapa kali. Guru menyebut suku kata pertama,
Suku kata pertama bagi saya ialah sa. Kemudian murid ulang sebut sa tu sehingga kita rasa confident lah mereka boleh ingat. Latih tubi sebutan sa ditambah baik dengan sebutan yang betul dan bertajwid. Okey, yang sebutan makhraj huruf tadi tu biar betul sebutan dia. Kaedah yang sesuai untuk menentukan keberkesanan intuasi yang saya gunakan ialah kaedah imajinasi tadi. Itu saya gunakan kaedah tasmi' untuk saya uji. Dalam kajian tindakan ada ujian pra dan ujian post ataupun pasca. Saya gunakan tasmi' lah, itu secara lisan. Benda yang sama sebab kita tak lukis, tak ada apa-apa petunjuk dah kat situ. Kalau anak murid kita dah kenal, insya-Allah boleh sebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Indikator bagi menilai kejayaan apabila murid dapat membaca sekurang-kurangnya hanya 2 kesalahan bunyi huruf yang diuji dalam setiap muka surat. Kalau muka surat sa contohnya ada 13 kali dalam tu dan disusun secara rawak dalam muka surat tu dengan huruf-huruf lain, huruf-huruf berbaris fathah yang lain yang banyak yang dah mereka kuasai. Yang mereka nak kuasai hari ni ialah sa, ada 13 dalam tu. Kalau 2 kali salah kira tak lepas, kira gagal. Itu indikator bagi menilai kejayaan. Contohnya macam ni lah, ini raw. Ini daripada buku Tasmi' Raw. Raw saya, nanti satu persatu huruf tu saya akan terangkan macam mana nak terangkan pada murid kita. Macam mana nak imajinasikan daripada huruf tu. Contohnya raw ni kita tengok bentuknya panjang. Saya akan kata ni bentuk panjang ni. Kalau tak ingat rotan nanti. Rotan panjang. Pernah tengok rotan tak? Rotan. Kalau tak ingat kena rotan. Kadang-kadang kita lakonan kita tu kadang-kadang mereka akan ingat. Kadang-kadang kita buat je. Kita tunjuk je dengan tangan kita. Dia boleh ingat dah. Kita tak sebut pun tapi kita dia macam tahu dah kita buat muka garang ke. Kita bagi clue sikit-sikit dia boleh. Lama-lama tak perlu clue dah. Okay, rotan. Rotan dalam ni ada 13 kali. Row ada 13 kali kat sini. Maknanya mereka kena sebut kurang-kurangnya mesti salah 2 kali je. Mesti markah dia sekurang-kurangnya 11 per 13. Baru kira lulus untuk pencapaian huruf tu. Kalau tak kena ulang lagi. Kalau dia dah berjaya, dah lulus, kita ke muka surat seterusnya. Okay, dah berjaya lah kita yang tu untuk huruf tu. Yang ni intervensi yang saya gunakan, yang saya lukis. Memang saya selalu lukis depan murid-murid je lah yang macam raw tadi tu, yang atas kali tu saya akan lukis rotan. Okay, saya akan sebut tu satu persatu. Sekejap lagi saya akan tunjuk cara nak melukisnya secara ringkas. Daripada struktur huruf tu kita kaitkan dengan perkataan tapi tak merubah struktur tu. Ada sikit-sikit lah yang berubah sebab tak semua huruf tu boleh kita macam zo susah nak cari perkataan dia. Macam zuhur, kita nak lukis zuhur tu macam mana. Okey, kita tengok satu-satu huruf. Contohnya ayah, kita tengok atas sekali. Ayah, daripada alif tu akan keluar saya lukis bentuk orang. Yang A tu ialah badan dia. Kemudian saya keluarkan tangan dan kaki semua. Ya, ayah. Yang ni memang mudah nak ingat. Mudah nak ingat. Ayah. Ba kadang-kadang keliru juga. Tapi ba batu, kadang-kadang saya cerita titik. Sebab sebenarnya yang membezakan ba tasak ialah titik. Ba titik 1 di bawah. Ta titik 2 di atas. Sa titik 3 di atas.
bentuk dia sama. Dia macam mana murid nak membezakan tiga-tiga huruf ni? Ba saya kata ada batu seketul bawah dia. Bawah ada batu besar, kemudian ada batu seketul tu yang kecil. Kemudian batu, ba. Ta pun memang susah nak cari. Dia punya kaitan nak lukis huruf daripada ta tu. Kemudian saya kata tangan. Lukis tangan daripada tu. Ingat titik dua tu katalah tek lalat ke dekat tapak. Kita pandai-pandailah kita create ceritanya. Tangan, ta. Salji, ada perkataan sa tu keluar salji. Yang ni memang mudah, memang murid selalu dapat. Saya kata sa tu yang titik 3 tu ialah salji yang turun daripada langit. Kita tanyalah dia pernah tengok salji tak dalam TV? Dia turun daripada mana? Daripada langit. Kata sa tu titik yang banyak-banyak tu ialah salji. Memanglah sal. Tapi kita kata ingat sa saja. Jangan ingat sal, jangan sebut sal, ingat sa saja. Memang berjaya lah yang ni, memang mudah ingat. Jangan ajar budak sebut G, salji tu G. Jangan biar dia sebut hujung salah. Dia kena sebut sa. Okey, jarum. Saya kata tengok ni jarum ni tajam dekat dia punya ekor dia tu tajam. Kemudian ada titik dalam tu ialah lubang jarum untuk kita bubur benang. Jadi tengok situ ada tajam jarum, kita akan sebut jam. Ha. Saya kata huruf ha tu dia tenganga. Mulut dia tenganga sebab dia kosong. Kat situ tadi ada titik kat situ tu jarum. Yang ha ni dia tenganga mulut dia. Jadi macam orang gelak, ha. Yang ni pun mudah untuk diingat. Kho susah sikit. Kho saya buat khotib sebab kadang-kadang murid pun tak tahu siapa dia khotib. Tapi dalam kajian memang kena imajinasikan huruf tu kho, tapi di PDPC yang betulnya macam-macam. Saya kata kho macam kahak tak tekak lah, kho macam-macam lah sebut kho. Kadang-kadang saya kata jaha kho tu ulang, jaha kho, kho tu dia muncung sikit mulut, macam-macam kita bantu dia. Kho ni memang kena usaha lebih sikit. Dada memang murid senang nak ingat, kita akan lukis dada, kadang-kadang kalau dia tak ingat kita sentuh je dada dia. Kalau guru perempuan lah kan, kalau lelaki dengan murid perempuan jangan sentuh. Kita pun kalau perempuan dengan murid lelaki pun jauhkan daripada sentuhan semua tu, cuma tunjuk je macam tu je lah. Okey, jadi dada. Kemudian za. Saya kata ingat tidur z. Ataupun kita kata lebah boleh. Za. Tengok ni bunyi ataupun tapi kita jangan bagi clue yang banyak. Kalau kita kata nak tidur satu je. Jangan bagi pula kata bunyi lebah. Kalau lebah aja kita cerita kat dia. Kalau tak dia jadi keliru. Bagi banyak sangat dia dah lah lemah, bagi banyak sangat dia punya tu dia jadi keliru. Mana satu nak ingat kan? Nak ingat lebah ke, nak ingat tidur ke, nak ingat kara ke, tak boleh. Dia tak boleh banyak sangat, satu saja. Kemudian ro tadi macam saya cerita tadi, rotan, kita akan lukis bentuk yang panjang ro tu ialah rotan. Kemudian za pun tadi sama je z. Cuma kita kata za yang panjang ni sebutan dia tebal sikit. Tadi za, ini za. Tapi kita bagi clue tu benda sama pun tak apa sebab dia ada titik tu. Sebab dia nak bezakan daza, roza, 4 huruf tu.
Jadi dia akan tengok ada titik, dia akan ingat z, za. Hak kecil, zau. Okey. Sa, sayur. Kita akan lukis sayur. Kemudian sya. Sya. Saya buat sh. Kalau kita nak suruh orang diam, kita buat sh. Saya lukislah gambar orang buat sh kat situ. Ada yang kata, tapi guna satu je nak. Kalau Ustazah nak tolong, guna satu saja. Kalau sh saja. Kalau bunyi ular sh, satu tu je bagi tahu dia. Kalau banyak-banyak nanti keliru. Bunyi hujan sh ke, satu saja. Pilih satu saja. So ni memang mudah, nampak aja payah. Kalau zaman dulu-dulu saya ingat belum saya guna kaedah ni, memang so, do, to, zo tu 4 huruf yang susah untuk mereka bezakan. Tapi so dengan do sekarang ni bagi saya amat mudah, sebab so tu saya kata sotong, ada kepala sotong, kemudian ada ekornya. Ada ekor sotong. Sotong memang dia, murid kita akan tengok huruf tu dia dengan sendirinya akan ingat sotong. Kemudian dia akan sebut so. Okey. Kemudian donat. Kita berbual lah sikit donat ni. Pernah tengok donat tak? Semua kan? Kita cerita pasal donat tu. Titik tu ialah gula-gula yang ada atas donat tu. Sebab tak mau dia keliru dengan so tadi. Sebab yang membezakan do dengan so ialah titik. Bentuk huruf sama. Yang bezanya titik. Jadi titik tu kita kata ingat gula, donat. Kalau so dah ingat, kita kata sotong dia makan donat. Sotong, walaupun memanglah tak sotong tak makan donat, tapi kita saja buat cerita. Ingat sotong kan donat. Dia akan mudah ingat. Sebab dia huruf yang sama, hanya beza pada titik. Kemudian topi. Kadang-kadang tongkat pun saya guna sebab to tu dia ada huruf yang tiang dia satu tu, kita kata tongkat. Tapi tong dengan to tu berbeza, tapi sebenarnya boleh je kita kata walaupun tongkat tapi sebut to. Tapi topi tu lebih baik to tapi sebutan tu perbaikilah to. Cuma bila dia tengok tu dia ingat. Dia kita sebut zuhur. Okey, kita lukislah gambar sembahyang zuhur tu. Kita pun selalu ingatkan zuhur, selalu sebut zo. Kemudian pun payah juga. Kemudian saya kata kalau orang, saya kata ni, saya akan lukiskan muka orang tu adalah telinga. Kata kalau orang tak dengar dia cakap apa, dia akan kata selalu kalau tak dengar. Bila dia tengok macam telinga macam tu dia akan ingat Kemudian ra pun payah. Saya kata ingat kadang-kadang ada juga saya lukis bentuk gigi tajam. Contohnya anjing bila dia marah dia kok macam tu. Yang ni pun memang cabaran juga ni untuk murid nak ingat. File. Selalunya saya suruh murid ingat faham. File tu kita boleh lukis benda kan. Kalau faham tu tak boleh nak lukis. Kadang-kadang saya guna faham aja. Faham, saya akan tunjukkan bentuk mulut faham tak? Kata faham. Perbualan kita dengan dia tu, kalau tak faham, kita banyak sebut faham, perkataan faham, dia boleh. Boleh juga menggunakan file. Lukislah file sikit dekat huruf tu. Kemudian kopi. Saya kata ini ialah cawan, titik 2 tu ialah kopi. Yang hitam-hitam tu kopi. Ada yang kata teko, tapi ko tu suku kata yang kedua. Kalau boleh kita elakkan, kita guna suku kata yang pertama saja.
Sebab bila mereka dah terbiasa guna suku kata pertama tu memang mudah. Kadar masa tu lagi cepat nak sebut. Kopiko. Kopi. Kopi. Pi. Jadi lambat sikit. Okay, kaki ni pun mudah. Ko ni mudah, nampak je macam payah tapi bila saya ajar kat murid memang mudah nak ingat. Kaki pun paling senang sebab kita akan kata kita akan lukis kaki melalui bentuk huruf tu. Lalat, la, kita lukis lalat. Kita buat badan dia, la tu. Kemudian kita buatlah dia punya kepak sikit supaya dia ingat. La. Kalau saya tengok tak boleh juga lalat tu, dah wajar banyak kali tak boleh, tak ingat juga. Kadang-kadang saya kata menyanyi la. Kadang itu pun lagi lebih ingat. Kemudian ma ni yang paling mudah murid nak ingat. Kita kata mama. Kepala, kita lukis kepala dengan kaki daripada mama tu. Yang ni mudah nak ingat. Nasi, kita kata ada mangkuk. Mangkuk titik tu ialah nasi. Jadi nasi. Kita hanya rangsang memori murid daripada gambar dan sebutan. Dan juga perbualan dan perlakuan kita di hadapan dia. InsyaAllah kita boleh rangsang memori anak murid kita. Ada sikit lagi. Wa, kita lukis wow. Tapi kita kata, kita tegaskan, ingat wow tapi sebut wa. Kadang-kadang kalau tak ingat juga ada kawan yang dipanggil Wawa ke, sebut wa. Harimau. Harimau. Harimau memang susah sikit nak lukis. Kadang-kadang saya kata tu hantu. Memang ada beza sek. Kalau di daerah sek ni sebut hatu. Kan? Jadi dia kata bentuk huruf tu memang seram. Tu kan ada macam seram ke dia katalah hantu. Kalau boleh lukis harimau, bolehlah. Harimau tu macam panjang sikit nak sebut harimau. Kata hantu, biasa saya guna hantu. Dan tu ayam. Tu kalau dalam buku Iqra sebenarnya dia tak ada persatu. Dia tak ada satu-satu kat atas huruf tu. Sebab dia macam alif. Kemudian akhir sekali ialah huruf ya. Yasin. Mungkin biasa anak murid kita selalu dengar Yasin. Tapi ya ni saya kata ingat tak? Boy nama Yaya. Kebanyakan murid tahu juga Yaya ni. Ya. Ataupun ada daripada semua huruf hijaiyah berbaris fathah ni, kalau Ustaz-Ustazah ada yang perkataan, ada idea yang lebih berkesan lagi, lebih menarik lagi nak sebut perkataan tu, boleh guna sendiri. Hak sendiri. Ini saya cuma tunjuk contoh sahaja. Okay. Semua senyap je, ada soalan tak? Yang ni yang interversi kajian tindakan yang saya gunakan semasa PDPR memang gunakan PowerPoint. Memang saya akan tunjukkan benda yang sama yang tadi lukis pada kertas, yang ni saya masukkan dalam PowerPoint. Sama saja macam tadi. Donat. Jadi saya nak tunjuk sikit proses perkembangan menaik taraf inovasi yang interversi tadi. Pada asalnya saya hanya menyebut perkataan sama dengan bunyi. Okey, rasa macam tak berkesan lagi. Saya lukis pada buku Iqra dengan pensel yang bahagian atas tu. Kemudian lukis pula pada helaian kertas supaya senang. Buat kad imbasan lagi. Yang kad imbasan ni boleh terbalikkan. Yang depan tu huruf, yang belakang tu gambar. Dan huruf dan gambar secara PowerPoint, yang ni untuk PDPR tu. Dan yang terbaru yang saya insya-Allah saya akan buat inovasi ni yang masuk peringkat kebangsaan ni ialah aplikasi dalam telefon bimbit semua tu. InsyaAllah
Yang tadi tu bila tekan huruf akan keluar imajinasi gambar. Okay, saya nak share sikit dapatan kajiannya yang saya buat. Itu saya hanya menggunakan 3 orang murid. Sebenarnya walaupun saya sampai ke peringkat kebangsaan dan artikel kajian saya telah dipilih untuk dijurnalkan dalam persidangan penyelidikan sebenarnya tahun 2021, tapi tak ke peringkat akhir lagi sebab peringkat akhir bentang ialah pada 14 hingga 16 Jun ini. Ke peringkat akhir seramai 6 orang guru di sekolah rendah, 8 orang guru di sekolah rendah dan 8 orang di sekolah menengah seluruh Malaysia. 16 kami akan bertanding dan kajian tu sebenarnya saya gunakan sampelnya, kumpulan sasarannya 3 orang aja. Sebenarnya tak perlukan ramai pun, 3 orang saja. Yang saya ambil memang daripada murid yang memang tak lepas Iqra' 1. Dan saya uji mengikut pencapaian murid kat mana yang mereka sampai bacaan Iqra' tu. Contohnya saya buat ujian, contohnya saya buat 3 kali. PDPR 1, PDPR 2, PDPR 3. Semasa ujian pra mula-mula tu, murid hanya dapat sebut dua je betul. Per 13 kali, contoh raw tadi ada 13 kali kan, 2 kali sebut je, mula-mula je boleh sebut. Lepas tu hilang habis bila campur dengan huruf-huruf lain tu. Tapi bila dilaksanakan intervensi kat atas mereka dapat sebut sepenuhnya 13 per 13. Itu yang pertama. Iaitu Iqra' di muka surat 9. Beralih pula PDPR 2 Iqra' muka surat 10 sebab dah lulus dah ni. Beralih pula muka surat 10, sama juga, boleh lepas. Kemudian beralih pula PDPR ketiga, boleh lepas juga muka surat 11. Gunakan teknik yang tadi. Jadi murid yang satu murid satu dia lepas 3 kali PDPR yang saya uji. Itu juga murid 2. Itu juga murid 3. Walaupun ada murid 3 tu dia slow sikit. Daripada 13 tu dia dapat 12, satu je salah, tapi ikut indikator kejayaan tadi, dia hanya boleh salah 2 kali. Kira dia berjaya. Okey. Selain daripada bentuk graf tu, yang tu daripada sama saja sebenarnya. Daripada langsung tak dapat, boleh dapat berapa markah, semua markah penuh. Okey. Daripada data ni, saya dapati ada peningkatan yang ketara dalam kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Itu dapatan kajiannya saya uji kepada 3 orang murid. Rumusan dan perbincangan, yang ni daripada kajian tu lah. Objektif kajian pertama tadi membangunkan kaedah tu, saya kaedah imajinasi huruf berjaya meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dalam kalangan murid tahun 2. Itu murid kumpulan sasaran tadi, responden tadi. Penggunaan kaedah ini berkesan dan objektif pengajaran telah tercapai. Objektif kajian 2, meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Ini murid. Tadi kita nak uji kaedah tu berjaya ke tak? Ini kita nak tengok murid tu. Okey. Hasil daripada kajian dijalankan ke atas 3 orang murid yang terdiri daripada murid-murid yang sangat lemah. Didapati bahawa kaedah imajinasi huruf merupakan satu kaedah yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mengecam dan menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah dengan berkesan. Kesimpulan, kaedah imajinasi huruf merupakan satu kaedah yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mengecam dan menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah. Ada cadangan penambahbaikan lah. Kita melukis benda pada huruf berdasarkan perkataan yang lebih jelas supaya murid tu macam dia tak berapa nak jelas kan. Macam tu. Kalau maknanya ada lagi yang lebih
berkesan kita guna yang tu. Itu cadangan penambahbaikan. Okay, itu sesi pertama. Okay, kita masuk pula sesi yang kedua, iaitu kita nak, saya tunjukkan sikitlah cara nak melukis. Memang ada antara ustaz-ustazah yang boleh melukis cantik, ada yang memang tak boleh lukis langsung pun ada. Sebab tu kata guna kaedah kad ke. Salah. Okey. Okey, minta kepada ustaz-ustazah semua tekan pada pin PPDC untuk tengok cara saya lukis tu dengan lebih besar dan jelas. Ada pin PPDC dekat skrin tu, tekan kat situ. Okey, contohnya A. Okey, ayah, dia lukis je dengan menggunakan pensel je. Ataupun kalau kita ada benda yang kita bagi kertas macam ni kat dia, senanglah kita lukis benda merah kan. Warna merah macam ni lebih jelas. Jangan lukis dakwat yang warna yang sama dengan huruf. Biar dia nampak huruf tu. Nampak huruf, jangan tenggelamkan huruf tu. Okey, contohnya A, kita nak kata ayah. Atas ni kita akan lukis kepala. Gambar bentuk orang. Yang paling senang lah ni saya buat ni ialah orang lidi je. Buat je lah orang lidi. Dan ini ayah. Ayah. Kalau nak tu sikit buatlah kaki ke apa ke. Ayah. Dia tengok orang tu dia akan ingat ayah. Okey. Kemudian kita akan beralih kepada batu. Ini kita buat batu besar. Kalau boleh biar dia nampak sikit baris di atas ni. Ini batu seketul kecil, batu seketul, batu. Okey. Kita akan masuk lukis tu kita kena sebut ni kita cerita batu besar ni, batu seketul, batu kecil, Okey. Kemudian kita latih tubi sikit lah. Kemudian yang ni ta. Selalu saya kata ta, buat tangan tu ta. Okay, kita buat jari dia atas ni. Kalau nak buat tangan dia ke bawah pun tak apa. Tangan. Kadang-kadang kita bagi clue, tunjuk tangan kita pun dia boleh. Lama-lama kita tak payah nak bagi clue dah. Okey. Kemudian okey, kata titik-titik ni ialah salji yang turun daripada langit. Salji, Kita jangan kata salji tapi kita tak bagi tahu petunjuk dia pun. Kita ni ini ialah salji. Kita tak sebut pun mana benda yang boleh mengaitkannya dengan ingatan tu. Kita kata benda yang titik-titik ni ialah salji. Turun daripada langit. Ataupun kalau kita nak buat lagi, kita lukislah gambar orang salji. Salji. Macam tu. Okey, salji sa. Kemudian alright. Kemudian kita kata ni, yang ni ialah tajam ni. Tajam. Kita kata jarum, kita boleh je sambung kat sini. Jarum. Ataupun kita kata buat kat satu lagi, titik ni ialah lubang untuk kita bubuh masukkan benang dalam jarum. Sebab yang ni kita kena kaitkan tajam ni dengan jarum. Jarum. Kita kena kaitkan struktur huruf tu dengan bunyi perkataan.
Kalau kita sebut, kita tunjuk je ni ini jarum, kita tak bagi tahu, tak bagi clue sikit tajam ni ialah jarum, memang tak boleh. Kecuali budak yang memang cerdas, kita tak perlu apa-apa pun memang dapat. Bagi tahu je ini jam, terus je dapat sebut dengan betul dan lancar. Tapi ada murid yang memang kita perlu bantu, kecerdasannya kurang sikit, kena bantu dengan cara macam tu. Kemudian ha tengok tenganga, bentuknya ialah tenganga ni, kita pun buatlah gigi dia. Dia ketawa, ha. Kita pun nak, kalau nak buat muka orang pun boleh. Buat muka. Ni buat muka orang tengah ketawa. Kita kata ha. Sebab dia tenganga ni kita boleh, kita suruh dia ngangakan mulut dia, ha. Kita suruh dia ketawa, ha. Okey, dia pun akan ingat ha. Dia tenganga. Okey, kho memang payah sikit. Kata kadang-kadang saya tak gunakan khotib. Tapi kalau nak guna khotib pun boleh. Ni buatlah gambar khotib tu. Dia tengah duduk dekat mimbar masjid. Macam tu je lah. Tapi kalau kho, saya selalu saitkan kho dekat tekak ni kho. Kadang-kadang tak boleh sangat. So ulang jahakho. Jah dah memang ingat tadi, ha memang dah ingat. Nak bezakan dengan kho. Kho tu muncungkan sikit mulut kata jahakho. Ataupun kalau diulang-ulang dilatih tubi jahakho, kata kho tu yang ujung yang ketiga. Boleh sebut kho. Yang ni memerlukan masa sikit untuk ingat. Okey, dada. Saya akan lukis macam ni, dada. Ni bentuk. Saya tak lukis kepala, saya takut dia apa? Dia keliru. Lukis dada aja. Ni dah. Dada, bila kita sentuh dada dia. Dada. Okey, yang ni za, kita z. Dia sebab dia sama dengan da tadi, da dengan za, yang titik ni z. Kita pun lukislah orang tengah tidur ke. Yang ni kita buat muka dia. Okey, kita buat. Ni selimut dia. Ni. Orang tengah tidur zzz, bunyi dia. Ataupun dah ni kita nak buat ular, kita buatlah ular. Zzz. Buat kepala dia. Senang. Kalau nak buat current elektrik, za pun boleh. Za. Ni pun senang, ro, kita kata ni panjang ro ni kan, ro ni. Ini rotan. Kalau kita nak kata ro ni pergi rotan ke sini pun tak apa, bengkok rotan ni, sebab selalu orang tak ingat kena rotan, dia akan bengkok. Contohnya macam tu. Kalau nak sambung belah ni pun boleh. Nak sambung belah ni terus pun boleh. Rotan. Ni paling senang, budak akan selalu ingat. Ni sama dengan tadi, za kita lukis je orang tidur. Macam tadi ni bulat. Sebab za yang ada titik ni. Okey, kita buat je tidur. Buat katil dia ke z juga. Za, cuma dia sebutan tebal sikit. Za. Okey, yang ni sa. Apa terbalik? Okey, sa kita kata ini daun. Ini daun sayur sawi. Buatlah dia punya batang sikit. Ni pun selalu murid akan ingat sayur sa.
Okey. Pastikan sebut suku kata yang pertama. Suku kata yang pertama, sayur. Okey. Jangan lupa pinkan dekat pipi disik baru nampak lebih jelas. Okey. Yang ni ialah saya selalu guna sya tu sh. Nak suruh senyap. Okey, kita lukislah gambar. Ni jari dia suruh senyap. Kita buatlah dia punya mulut sikit. Dia punya muka. Dia boleh dekat sikit, mata tu dekat sikit. Okey. Ni dia punya jari dia. Ataupun kita tunjuk dengan perbuatan kita je, tunjuk jari dekat mulut. Ataupun ni hujan turun daripada langit, bunyi dia, ataupun apa-apa saja. Yang cikgu, yang ustazah boleh fikirkan cara nak mengaitkannya. Sya ni pun payah juga sikit, tapi ada yang lagi payah macam ro tu. Macam apa tadi? Khotib. Ni senang, iaitu sotong. Ini kita kata kepala sotong ni. Kepala sotong, selalu makan sotong tak? Sotong mahal sekarang ni. Sotong. Ini ekor dia. Kita pun lukislah ekor dia. Yang ni memang mudah, paling mudah. Dia kalau biasa-biasa memang hak ni lah yang selalu tak boleh. Tapi bila kita tersotong, memang boleh sebut. Memang dia mudah ingat. Sotong, so. Dan do, kita kata do ni ialah gula. Dia sama tadi dengan sotong. Kita tak nak dia terkeliru antara sotong, so dengan do. Yang ni gula. Kita kata lukiskan donat. Lukislah macam ni pun, nak lukis 2 donat pun tak apa. Ni gula, itu kata gula ni. Ni titik ni gula. Kemudian sebab dia so duduk sebelah dia, kita kata sotong dia makan donat. Sotong makan donat. Memang akan ingat. Okey, yang titik ni donat gula ni. Sotong makan donat. Dia akan sebut so, do. Okey, to. Lalu boleh juga guna tongkat. To, kata ni yang panjang ni ialah tongkat. Banyak pun. Okey, tongkat. Ataupun kita boleh juga kata topi, kita buat topi. Buatlah macam tu sikit, topi. Lukis simple. Jangan tenggelamkan dia punya huruf. Topi. Kemudian Zuhur tadi. Okey. Jadi Zuhur kita buat orang semayang. Ini badan dia lah. Ini tangan dia. Okay. Nak tahu Zuhur dia buatlah jam kat situ. Jam pukul 1 contohnya. Ataupun buat matahari, buat apa? Matahari, bulan pula. Matahari. Atas dia. Zuhur kan waktu tengah hari. Zuhur, kita kata telinga. Kita lukis orang sebelah ni. Telinga dia besar, dia tak dengar. Kita kata bila dia tak dengar dia akan tanya Dia tengok telinga dia akan ingat
Tapi ramai yang sebut ngah. Tapi kita ulang banyak kali. Ra. Yang ni kan susah nak cari perkataan kan. Dia huruf bahasa Arab ra. Ghaib. Kita nak cari ghaib tu nak lukis. Macam mana kita budak pun kadang-kadang tak tahu pun apa perkataan ghaib. Ra. Jadi kita buat kadang-kadang lukis je. Di sini mulut ni anjing garang. Dia akan marah ataupun apa-apalah yang boleh kita kaitkan dengan kena usaha lebih sikit ni. Fa'il. Selalu saya guna faham aja, faham. Lukis je lah fa'il sini. Kita kata fa'il, fa'il. Yang ni kopi. Yang ni titik-titik ni ialah kopi. Kopi ni pernah tengok kopi tak? Kata warna hitam kan. Dia ada biji-biji kopi tu. Okey. Ini dia punya cawan. Kita buatlah cawan dia. Ini kopi. Macam tu. Ataupun kolek. Boleh juga kolek. Silap pula. Okey, ini kaki pun senang. Yang ni saya ajar memang sekali sebut je memang boleh terus murid. Sebab dia memang rupa kaki dah ni. Memang rupa kaki. Jadi kita nak lukis lagi, kita lukis je lah dia punya tapak ni. Macam tu kaki. Dia mudah tengok ni memang bentuk kaki dah. Kaki. Yang ni paling mudah. Okey, la lukis je. Kita kata nak kata lalat. Lukis. Lalat. Lalat. Okey, ma. Yang ni pun paling mudah nak ingat. Kita kata ni kepala. Mama. Mak. Panggil kat rumah panggil mak apa? Mama tak? Mak. Kita pun lukislah orang ni. Ni kepala dia. Ni mama. Orang perempuan. Muka dia muncung pun tak apalah. Sangat dia tengok muka perempuan tu. Mama. Ma. Okey. Nasi. Yang ni mudah ni mangkuk. Kita bekas. Ini ialah nasi duduk dalam mangkuk. Kita buat je macam tu pun tak apa buat nasi. Tapi kita ceritalah. Wow. Kita kata wow. Kita pun lukis wow ni tali. Kemudian kita lukis dia punya wow. Macam tu. Wow. Tapi kita tegaskan dengan sebutan wow. Tapi bila dia tengok tu dia ingat wow. Wow. Kita boleh sembang-sembang pernah main wow ke apa ke dengan murid. Pertama murid kampung ni kan. Seolah dia akan ingat. Okey, boleh kita kata hantu ataupun nak buat harimau pun boleh. Yang ni payah sikit ni. Harimau ni. Ni belang-belang ni kononnya harimau lah ni. Okey. Kita lukis harimau. Kita buat gigi dia tajam. Jadi ketat tu. Okey. Bubuhlah dia punya belang-belang tu. Mata dia. Belang-belang sikit. Harimau. Ni kata ni belang dia, belang harimau ni. Harimau. Dan akhir sekali Yasin. Kita bubuh je lah. Pernah baca Yasin tak kita kata? Yasin.
Yasin, ya. Tapi kalau dia tak biasa dengan perkataan Yasin tu, kita kaitlah ya, nama Yaya, Boboy ke, ya. Okey. Okey, setakat ni itu perkongsian saya. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ada apa-apa nak berkongsi ke? Saya ni kata guru biasa kecil-kecil je, jangan segan-segan. Okey, Ustazah Rosnah binti Zakaria. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, tahniah. Dan terima kasihlah di atas perkongsian yang baik. Cuma nak tanya satu je. Macam mana kita nak aplikasi kaedah ni dalam bilangan murid kita yang ramai kan? Dalam satu kelas tu ada 20 lebih, contohnya 28 kan? Kita guru tasmid 2 orang saja. Jadi 28 tu kita bagi 2 lah. Jadi dalam 14. Ke dalam 14 tu dia ada pelbagai tahap. Jadi Betul. kita nak buat yang apa? Yang kelas 1 tu kan. Kita nak fokus kat depa. Selagi yang lain terabai pula. Macam tu lah. Masalah tu lah. Okay. Sebenarnya saya di sekolah saya memang bertuah, murid tak ramai. Kalau murid ramai kami 3 orang yang tasmid. Kalau ramai lah. Dan macam kelas 4D 25 orang aja, tapi 3 guru buat tu. Memang mudah lah. Saya rasa salah satu cara kalau murid ni yang 2 orang tasmid tadi ambil bahagi 2 kumpulan yang boleh dengan tak boleh. Okay, kalau kumpulan tu boleh contoh dalam sini kan. Kata tahun 2 tu 28 orang kan. Okay. Ini tu 4 orang je lah. Ikut 1 lagi kan. Okay, yang lain tu ramai. Jadi kalau kita bahagi ambil tahap ikut 1 tu 4 orang saja. Maksudnya yang lain tu tak sempat lah nak tasmid. Maksud dia murid tak tempat tasmid semua lah. Kita ligan masa. Jadi tu. Sebenarnya yang kita boleh je macam kita ambil 2 orang terus pun boleh. Selalu saya buat juga budak yang cerdik ni, yang boleh ni saya letak sebelah. Saya cuma tengok jeling, dengar bacaan jeling macam tu je. Sambil-sambil saya dengar pula yang tak boleh ni. Sebab yang tadi saya gunakan kaedah tu, terangkan tu ambil masa sikit je kan. Lepas tu nak dengar je dia sebut betul ke tak. Macam tu je, lepas tu kita jeling je yang selalu saya guna macam tu lah kalau budak terlalu ramai. Sebab budak yang cerdik ni kadang dia tak perlukan sangat pun kita punya masa kita tu. Kita cuma, tapi duduk depan kita juga, kita cuma pantau je dia sebut. Kalau kat bawah tu memang dia sebut betul, memang yang atas tu betul lah, selalu macam tu lah. Itulah cadangan saya yang saya buat. Ataupun kalau 3 orang guru tu okey lah kan, tasmid 3 orang guru tu maksudnya bilangan murid tu sikit lah. Sikit, memang sikit, alhamdulillah lah. Saya faham tu sebab saya pun pernah ajar di sekolah yang memang kena ramai. Tapi salah satu cara saya buat macam tu lah. Saya tahu budak tu cerdik, budak tu boleh, saya akan gabungkan dengan budak yang tak boleh. Macam tu. Budak yang boleh ni dia memang kita jeling je. Kalau yang sampai kat huruf pencapaian dia tu dia boleh sebut dengan betul, insya-Allah yang lain pun boleh. Sampai dekat huruf tu kita tengok. Sampai kat huruf tu kita tengok. Macam tu. Kalau dah baca Iqra 4, 5 tu kita tak apalah kan, kita lepaskan betul. Kalau Iqra 2, Iqra 3 tu maksud dia kita perlu juga fokus lah kat depa kan. Kena fokus jugalah. Tapi selalunya memang boleh. Kalau depa dah lepas Iqra 1, selalunya Iqra 2 pun memang insya-Allah boleh lah. Iqra 1 ni yang asas. Cuma Iqra 2 tu mula-mula tu kita tulah sikit. Lepas tu memang mereka boleh Iqra 2. Tak kenal huruf ni masalah lah tu. InsyaAllah boleh. Selalu sebab macam tu lah, kalau terlalu ramai memang ambil budak yang pandai satu, budak yang tak pandai satu sebelah. Duduk sebelah-sebelah. Sebab semua kita tak mau ketinggalan daripada tu kan. Tapi alhamdulillah lah sekolah saya macam 25, mereka bagi 3 orang guru untuk mengajar.
Ya. Okey, terima kasih bertanya. Ada lagi tak nak tanya? Terima kasih Ustazah Rosna. Ada lagi tak nak tanya? Ustazah Nur Razlina Mahadi ada tak? Ada. Oh. Siapa lagi? Kawan-kawan di luar negeri ada tak? Ustazah Hayati. Luar negeri Kedah lah maksudnya. Ada tak soalan? Ataupun Ustazah nak kongsi, nak share lagi boleh yang kaedah yang Ustazah guna. Sebab Iqra' 1 ni memang bermasalah kalau tak lepas, kalau setahun kira macam tak lepas naik darjah 2 masih baca Iqra' 1 lagi, memang kita rasa risau sangat. Sebab selagi tak lepas Iqra' 1 memang tak boleh Iqra' 2, 3, 4 dan seterusnya. Kaedah Iqra' ni sebenarnya sangat berkesan untuk kita baca Al-Quran dengan kadar yang cepat, kadar masanya. Ada soalan tak? Ada mesej, saya nak tengok mesej Ustaz. Oh, isi kehadiran. Okey. Kehadiran boleh isi dah kehadiran ni, dah sampai hujung dah ni. Roda boleh Kak Ida. Roda, tapi tu sebenarnya dia tak ada bentuk roda, jadi dia tak boleh nak kaitkan kecuali kita lukis. Sebenarnya kalau kita tak lukis, kita boleh kaitkan dah dengan huruf tu. Okey, tengok contohnya okey, mudahnya tulisan Kalau kita nak kata roda, okey boleh kita lukis dekat dia roda, bentuk roda. Tapi bila kita dah tak lukis, bila dah dia tengok huruf ni, dia nak kaitkan tu salah. Macam kalau kita kata ni panjang untuk dengan sendirinya dia macam tengok huruf dia kaitkan dengan gambar dan kemudian dengan perkataan biar dia tengok tu terus dia nampak rotan macam tu. Sebab kita tak boleh tengok, tak boleh bagi dah gambar sekali yang tadi je, yang mula-mula tadi je dengan pengulangan lain lah. Masa tasmik tu tinggal huruf je, tak ada gambar dah. Tak ada bantuan gambar. Okey. Oh, tak boleh respon orang. Okey. Sama-sama semua. Kalau ada nak berkongsi, dialu-alukan. Ni Hasnah binti Ahmad ada tu. Link kehadiran ini akan didaftarkan dalam SPR KPM. Dan Ustaz Bari dia kata bagi senarai yang hadir. Ini dia nak tengok kot siapa yang hadir untuk sesi petang ni. Dan Ustaz Bari kata dia akan buat pula satu lagi secara bersemuka bengkel. Mungkin masa ni pun kita akan berjumpa lagi bengkel secara bersemuka ni, insya-Allah. Okey, dalam mesej tu ada link, boleh isi kehadiran kat situ. Ada lebih kurang 72, tadi 74. Okey, saya rasa kalau tak ada apa soalan lagi, terima kasih semua Ustaz-Ustazah kerana sudi mendengar perkongsian saya pada petang ni. PPDC telah mengangkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan soalan Ustazah. Nak ucapkan Ya Ustaz. nak ucapkan tahniah atas perkongsian Ustazah pada petang ni, perkongsian yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Semoga apa yang Ustazah Rozita sampaikan dapat sahabat-sahabat aplikasikan di sekolah dan pada anak-anak didik masing-masing. Okey, tahniah lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz. Link kehadiran ada di share dekat mesej. Dekat Asma Darimi Kamurul Zaman tu http short URL ada tu. Isi kehadiran kat situ. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih Azrina Aziz daripada Seremban. Terima kasih kerana lama tak jumpa ni, kawan lama Azrina Aziz. Terima kasih. Okey, Yani telah mengangkat tangan. Ya? Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun samalah nak ucapkan tahniah hebat ni, sahabat yang hebat, sahabat lama. Oh Yani, Terengganu. Ya, sekarang saya di Selangor. Terima kasih Yani. Boleh ambil insya-Allah untuk bawa ke sekolah. InsyaAllah akan InsyaAllah. InsyaAllah. Tahniah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Perkongsian yang hebat. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada tak lagi rasa Syahidah ada tadi mengangkat tangan? Nurul Syahidah. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Cuma saya nak tanya pendapat lah kan. Kalau contoh macam Ustazah kata tadi, contoh bacaan raw kan. Dia ada 13 kali sebutan untuk raw kan. Ya. Bila sampai dekat raw tu, kita memang fokus untuk raw, sebutan raw sahaja atau huruf lain pun kita sebut juga? Tak, dia ikut pencapaian. Kalau dia dah sampai dekat raw, maknanya huruf sebelum-sebelum tu dia dah capai. Dia dah berjaya, dia dah menguasai. Dan ikut ikhrok. Okey, baik. Maksudnya dalam kita sebut raw tu, kita ulang juga dengan huruf lain bagi yang pencapaian yang dia boleh sebelum tu lah kan? Kita tak payah sebut, dia ingat dah sebenarnya. Dia ingat dah. Kalau tak, dia takkan berubah ke muka surat raw tu. Macam dia dah kuasai punya huruf-huruf sebelumnya di muka surat sebelumnya. Kadang ada juga yang tak ingat. Tapi kita ulang je lah perkataan tadi. Yang kita imajinasikan huruf tu kalau dia tak ingat tu. Okey, baik Ustazah, terima kasih atas perkongsian. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada lagi tak? Terima kasih Syaiza. Daripada Dipeng Kuza, saya keluaran Kuza dulu. Kak Ida, terima kasih. Ustaz, terima kasih Ustaz Ridwan. Okey, terima kasih semua. Saya rasa kalau tak ada apa dah, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Asma ada lagi tak? Assalamualaikum tak. Assalamualaikum. Tahniah Kak Ida ucapkan. Terima kasih Kak Ida. Okey. Mesti Dr. Rahman kita bangga dengan muridnya. Okey. Terima kasih Kak Ida. Okey. Terima kasih kepada Ustazah Rozita atas penerangan yang menarik lah. Tak mengantuk waktu tengok melukis tu. Nak melukis tu pun kalau kata orang ada bakat, alhamdulillah. Yang tak ada bakat ni agak sukar lah. Tapi insyaAllah kalau kita cari yang mudah, yang dekat dengan murid dan juga dengan kita, insyaAllah kita boleh buat kan. Macam mana yang Ustazah Rozita beritahu tadi. Dan rasanya perkongsian kita pada petang ni bukan dekat daerah Sik ni, dah kebangsaan lah. Terengganu ada, Seremban ada dan juga ada beberapa setengah PPD daripada daerah lain pun ada masuk. Jadi tahniah lah atas penganjuran ni, terutama kepada PPD Sik. Dan insyaAllah mudah-mudahan program macam ni boleh dibanyakkan lagi Ustaz Badai, supaya kita lebih nak
memahirkan anak-anak kita tu. Yang penting anak-anak kita dapat. Memang betul. Kalau benda yang dekat dengan mereka, cepat mereka ingat, cepat mereka dapat. Tahniah kepada Rita dan juga kepada semua peserta pada hari ini yang ramai lah. Yang paling tinggi tadi mencapai 76 orang. Ada masalah talian tu, ada yang terkeluar masuk semua. Jadi sekali lagi tahniah, dan nanti di tangan di persidangan pendidik kebangsaan nanti ni, jurnal hasil tulisan Rita akan diterbitkan bersama dengan peserta-peserta yang lain. Jadi sebagai wakil pada daerah sini, kita ucapkan tahniah sekali lagi pada Rita. Semoga berjaya di peringkat kebangsaan. Sama-sama kita doakan menaikkan daerah Sip dan juga negeri Kedah, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita boleh kembangkan untuk subjek yang lain juga. Kalau ada sahabat-sahabat yang ada idea untuk subjek-subjek lain bagi pendidikan Islam, dia alur-alurkan. Ustaz Badai memang suka. Bagi je, insya-Allah ada ramai akan tolong. Okey. Baik, jadi saya pun tak malah panjangkan. Kita pun dah hampir ke pukul 4 petang. Sekali lagi terima kasih dan juga tahniah kepada PDC, Saudara Rita dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya pun sudahi dengan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.